Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Ini berita sedih kami terima. Legenda bola sepak negara yang pernah membantu skuad Harimau Melaya layak ke Sukan Olimpik Moskow 1980, Abdul Muhammad Khalid Muhammad Ali atau lebih dikenali sebagai Khalid Ali meninggal dunia. Berita sedih itu dikongsi Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dalam satu kenyataan hari ini. Allahyarham menghembus nafas terakhir pada usia 66 tahun di Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM sekitar jam 3 petang tadi selepas hampir setahun bertarung dengan kanser paru-paru. Bekas pemain Selangor itu menyarung jersey skuad kebangsaan dari 1977 hingga 1985 dengan pencapaian terbaiknya membantu skuad Harimau Melaya layak ke Sukan Olimpik 1980 di Moskow, Rusia. Sebelum ini, Khalid disahkan mengidap kanser paru-paru tahap 4 sejak Mac tahun lalu dan susulan itu, tahap kesihatannya mula merosot dan perlu menjalani rawatan berkala. Kami di RTM mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham Khalid Ali. Semoga kekal tabah menghadapi dugaan. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga Allahyarham Khalid Ali. Ucapan disampaikan melalui Facebook Datuk Seri Anwar pada hari ini. Jasa dan usaha legenda bola sepak itu mengharumkan nama negara sewaktu hayatnya akan terus diingati. Perdana Menteri turut mendoakan agar roh Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama roh orang yang beriman dan beramal soleh. Ini pula melibatkan sukan hoki. Konfederasi Hoki Malaysia MHC sedang mencari ketua jurulatih pasukan lelaki baru bagi menggantikan A. Arul Selvaraj. Calon yang berminat mempunyai 7 hari untuk menghantar permohonan mereka bermula hari ini. Kontrak Arul Selvaraj ditamatkan selepas skuad Speedy Tigers menampilkan aksi hamba pada saingan kelayakan ke Sukan Olimpik 2024. Pengurusi Jawatan Kuasa Kejurulatihan MHC, Datuk Majid Manjid Abdullah berkata, ketua jurulatih baru akan mengetuai kedua-dua pasukan senior dan remaja untuk kelayakan Olimpik seterusnya. Jelas beliau, ketua jurulatih baru itu berkemungkinan besar memulakan tugas dalam tempoh sebulan selepas temuduga kerana mempunyai tugasan utama mempersiapkan Speedy Tigers. Ia bagi menghadapi saingan Piala Sultan Azlan Shah di Ipoh, Perak pada 4 hingga 11 Mei depan, diikuti Piala Negara-Negara FIH pada 31 Mei hingga 9 Jun di Poland. Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM memilih 4 lagi pemain untuk diserapkan dalam skuad senior kebangsaan sekaligus melengkapkan senarai 18 pemain bagi menghadapi kejohanan akan datang. Menurut Presiden PSM, Datuk Muhammad Sumali Redwan, penyenaraian pemain berkenaan masing-masing 2 tekong dan apit kanan diputuskan selepas kejohanan Piala Emas Hir Johari di Alostar Kedah bulan lepas. 4 pemain tersebut ialah apit kanan, Baik Haki Arifin dan Muhammad Hafizul Hayazi. Manakala untuk posisi tekong pula, 2 pemain yang dipilih ialah Muhammad Syahmi Hussein dan Ikhwan Syafiq Muhammad Fitri. Pada 12 Disember lepas, PSM mengumumkan badan induk itu akan menyenaraikan 18 pemain untuk menyertai skuad lelaki, manakala 12 pemain wanita disenaraikan dalam kem kebangsaan. Aksi Piala Asia 2023, Korea Selatan sudah bersedia jika sekali lagi terpaksa beraksi selama 120 minit berdepan Jordan dalam saingan separuh akhir malam ini. Pengendalinya, Jurgen Klinsmann, akui prestasi pasukan kini di tahap terbaik untuk memburu slot ke saingan akhir. Again, as I always said in these conferences, with the willingness to suffer, to go to the end. If it's needed 120 minutes, if it's needed penalty shootout, we are prepared for that. So I think, it should be fine. It will be very difficult again, but we want to be here all the way to the final, and that's why the mood is very, very positive. Spirit is very high, but we expect a very difficult game. Pada aksi suku akhir minggu lalu, Korea Selatan terpaksa mengharungi 120 minit perlawanan sebelum menang 2-1 menewaskan Australia hasil jaringan Hwang Hee-chan dan kapten pasukan Son Hyun-min. Sementara itu, perjalanan Jordan ke separuh akhir tampak lebih mudah
dengan menundukkan Iraq pada pusingan 16 terbaik dan Tajikistan di suku akhir. Jordan dilihat sudah bersedia memberikan tentangan sengit pada penyertaan separuh akhir sulung mereka. Bagi jurulatih Jordan, Hussein Amouta, aksi menentang Korea Selatan bakal berlangsung sengit berbanding ketika pertemuan kedua-dua pasukan pada peringkat kumpulan E. Aksi di Stadium Ahmad Ali di Al Rayyan malam ini adalah perlawanan ulungan kumpulan E dengan Korea Selatan bangkit dengan jaringan lewat untuk menyamakan kedudukan 2-2 sekaligus menafikan hasrat Jordan untuk meraih kemenangan. لكن المجهود خاصه يكون كبير والتركيز سيكون كبير على اساس انه يجب التعب يعني خاصنا نتعبوا وخاصنا يجب ان نتعذب حتى يعني نكون قريبين يعني من التاهل للمباراه النهائيه. Jordan yang akan membuat penampilan pertama mereka di separuh akhir Piala Asia kehilangan khidmat Ali Olwan dan Salem Al-Ajanin dengan kedua-duanya akan menjalani penggantungan satu perlawanan. Bagaimanapun, Amouta yakin beliau mempunyai kualiti yang cukup dalam skuadnya untuk mengimbangi ketiadaan dua pemain tersebut untuk aksi malam ini. TNB Liga Hoki Malaysia 2024. Rabu 7 Februari, Malaysia University bertemu Negeri Sembilan 6 petang dan PHD bertemu Tenaga Nasional Berhad 8.30 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Juga saksikan secara langsung di RTM Klik. Sekian Stadium RTM dan berita perdana. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Otto Othman, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.